Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk masa dan waktu. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 172. Kita akan sama-sama menjawab soalan 2A hingga L. Arahannya, tukar unit masa yang berikut. Okey, kita tengok soalan A. 1/5 jam bersamaan berapa minit? Okey, maksudnya kita nak tukarkan antara jam ke minit. Okey, untuk penukaran masa jam ke minit, okey, jadi kita akan buat macam mana? Unit besar akan ke kecil. Okey, kalau jam nak ke minit, kita akan buat pendarapan. Kita akan darab 60. Okey, maksudnya 1 jam bersamaan 60 minit. Jadi 1 darab 60 kita dapat 60. Oleh kerana soalan A ini dalam bentuk pecahan, jadi pecahan juga akan didarabkan dengan 60. Jadi apa langkah yang kita akan buat? Kita akan tulis 1/5. Okey, kita akan darabkan dengan 60. Jadi langkah pertama yang kita akan buat, kita akan permudahkan antara 5 dengan 60. Sudah pasti ada sifir 5, 5 kali 1, 5. Kemudian 60. Kalau kita tak hafal sifir 60, sifir 5, kita boleh buat bahagi 5. Okey. Okey, jadi kita buat 60. Kita akan bahagi 5. Jadi sifir 5, berapa kali 5 jawapan 6? Tak ada, okey. Jadi dia ada 5 saja. Jadi kita akan buat 1, 5. Kita tolakkan dapat 1. Dan turunkan sifar 10. Jadi seperti sebelum ni, berapa kali 5 jawapan 10? Jadi sudah pastilah 2, okey. Jadi 10. Okay, ini bermaksud 60 ni berapa kali 5? 12. 12 kali 5 ialah 60. Jadi kita potong 60, kita tulis 12. Okey. Kemudian kita darabkan 1 dengan 12. Jadi bila 1 darab 12, sudah pastilah 12 juga. Jadi jawapan yang kita akan dapat 12. 12 tu 12 apa? Jadi secara tak langsung kita dah dapat menukar kepada minit, iaitu 12 minit. Okay, itu sahaja jawapan untuk soalan A. Okay, soalan B. 1/2 jam bersamaan berapa jam dan berapa minit? Okay, jadi soalan ini dinyatakan dalam bentuk perpuluhan. Jadi langkah pertama yang kita akan buat, kita akan membuat 1/2 jam ni kita tukarkan kepada pecahan pun boleh, atau kita boleh tukarkan terus kepada minit terus. Okey. Jadi cara ni kita boleh darab dengan 60 lah. Okay, jadi soalan B, kita akan buat 1/2 kita akan darabkan dengan 60. Okay, ini ialah nombor perpuluhan, manakala ini ialah nombor bulat. Jadi kita boleh, untuk mendarab, kita jadikan dulu 1/2 ni kepada nombor bulat. Okey, jadi kita dapat 12. 12 kita kali 60. Apa yang kita boleh buat? Kita buat 12 kali 6 pun tak apa. Okey, nanti kita tambah sifar dekat belakang. Jadi kita buat 12, kita kali 6. Okey, jadi 6 kali 2, 12. 1 kali 6, 6. 6 tambah 1, 7. Kemudian kerana ada sifar ni, 12 kali 60. Tapi cikgu buat 12 kali 6. Jadi kita tambah saja sifar belakang. Jadi kita dapat 720 minit lah. Okay, tetapi kita sudah menggerakkan titik kumpulan tadi, maka titik kumpulan kita akan pulangkan balik ke tempat asalnya, iaitu
satu tempat perpuluhan. Maka kita dapat jawapannya dalam minit, iaitu 72 minit. Okey, 72 minit. Okey. Tetapi ada satu masalah kat sini, iaitu 72 minit ini sudah melebihi 1 jam. Kita tahu 1 jam ialah 60 minit. Maka 72 minit ni kita akan tolak 60 pula. Okey. Jadi kita buat 72. Kita akan buat 72. Kita akan tolak 60. Jadi kita dapat 2, ini 1. Jadi ini ialah minit yang tinggal. 60 ini sudah menjadi 1 jam. Maka jawapan yang terakhir yang dalam jam dan minit iaitu 1 jam dan 12 ni ialah minit. Okey, 12 minit. Itu sahaja jawapan untuk soalan B. Okey, sambung seterusnya soalan C. 5/6 hari bersamaan berapa jam? Okay, jadi hari nak ke jam. Okay, kalau hari nak ke jam, kita akan buat macam mana? Kita akan ingat satu hari berapa jam saja. Okay, konsepnya satu hari ialah 24 jam. Maka hari ke jam kita akan darabkan dengan 24. Oleh kerana soalan C ini dalam bentuk pecahan, maka pecahan ini juga akan dikalikan dengan 24. Okay. Jadi kita perlu salin 5/6 akan kita kalikan dengan 24. Langkah pertama, kita akan silangkan 6 dengan 24, yang mana kita akan permudahkan. Jadi sudah pastilah ada sifat 6 kat situ. Jadi 6 kali 1 jawapan dia 6. 6 kali berapa jawapan 24? 6 kali 4. Okay, kat sini dah pentingnya kita menghafal sifir. Okay. Langkah seterusnya kita akan darabkan nombor dekat atas. Jadi 5 akan kalikan atau darab dengan 4. Maka kita dapat jawapannya dalam 5 kali 4 iaitu 20. Jadi kita dapat 5 kali 20 tu ialah 20 jam. Jadi jawapannya 20 jam. Itu sahaja jawapan untuk soalan C. Soalan seterusnya, soalan D. 7.25 hari bersamaan berapa jam? Sama juga konsepnya seperti soalan C tadi. Yang mana hari nak ke jam, kita perlu darabkan dengan 24. Tapi kali ini dalam bentuk nombor perpuluhan. Maka nombor perpuluhan ini juga kita akan kalikan dengan 24. Okay, kita salin dalam ayat matematik dahulu. 7.25 kita akan kali dengan 24. Oleh kerana nombor perpuluhan ini ada titik perpuluhan, nombor perpuluhan ni ada nombor perpuluhan, bukan nombor ni ada ialah nombor perpuluhan. Jadi cikgu cadangkan kita gerakkan titik perpuluhan sampai hujung. 1, 2. Okey. Jadi kita dapat nombor dia 725. Okey. Jadi senang untuk kita darab nanti. Jadi 725 kita akan darabkan dengan 24. Okay, langkah pertama kita garis dulu. Okay, kalau di 2 digit sudah pasti ada 2 kali pendarapan. Dan kita akan dapat jawapan ini nanti. Okay. Okay, jadi kita akan mendarabkan dulu dengan 4. 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8. Tambah 2, 10. 7 kali 4, 28. Tambah 1, 29. Kemudian sifir 2. 5 kali 2, 10.
2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 7 kali 2, 14. Seterusnya kita tambahkan. Sifar tak ada nombor ni, so sifar juga. Sifar juga. 9 akan tambah 5, jadi 14. 4 tambah 3, 7 dan 1. Ini jawapannya iaitu 17,400 jam. Tapi kita kena ingat, tadi kita gerakkan 2 titik perpuluhan. Maka titik perpuluhan ini kita akan pulangkan balik ke tempat asalnya. 1, 2, pulangkan semula ke kiri. Okay, maka kita dapat jawapannya dalam jam, iaitu 174 jam. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan D. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan E. 2 11/12 tahun bersamaan berapa bulan? Okey, jadi tahun nak ke bulan. Jadi kita ingat 1 tahun berapa bulan saja. Okey, jadi 1 tahun kita tahu 12 bulan. Oleh yang demikian, tahun ke bulan kita akan darabkan dengan 12. Jadi soalan ini dalam bentuk nombor pecahan ataupun nombor bercampur. Jadi nombor bercampur ini kita akan kalikan dengan 12. Okey, jadi kita buat soalan E. Kita tulis 12 11/12. Kita akan kali berapa? 12 lah. Okey. Okey, jadi untuk soalan macam ni, cikgu cadangkan kita buat pemisahan, pengasingan. Okey. Sebab ni dalam tahun, jadi kita akan buat asing macam mana. Okay, bila kita asing macam ni, kita dapat satu dalam nombor bulat, manakala satu lagi pecahan. Okey. Jadi kita tahu ni 12 dan 12 tahun. Manakala 11 ni ialah 11/12. Okey. Maksud dia ialah 12 ni juga kita akan kali dengan 12. Kita dapatlah bulan. Okey. Jadi kita akan buat 12 kita akan darabkan dengan 12. Manakala 11/12 ni dalam bentuk nombor pecahan. Jadi 11/12 juga kita akan kalikan dengan 12 untuk kita dapat dalam bulan. Okey. Nanti kita dapat jawapan dia dalam bulan. Nombor bulan ni, yang ni pun dapat dalam bulan. Okey. Kita pergi dulu yang pertama, 12/12. Jadi 12 darab 12. Jadi kita darabkan dekat ujung ni. 12 darab 12. Sifir 2. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Dan sifir 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Kita tambahkan. Dapat 4. 4, 1. Okay, 12 kali 12 kita dapat 144. Jadi 144 itu ialah 144 bulan. 144. Okay, sekarang kita akan kira pula dalam pecahan ni berapa dia punya nilai dia untuk tahun, bulan. Okay, jadi kita pemudahkan dulu 12 dengan 12. Nombor yang sama, maksudnya sifir 12 lah. Jadi kita potong, kita tulis 1 dan 1. Jadi 11 ni kita akan kali 1. Maka kita dapatlah jawapannya, iaitu 11 kali 1, 11 juga. Okey. Jadi kita dapat 11 ini ialah 11 bulan lah. Ini juga bulan. Maka kita tambah saja. Okey. 144 akan tambah 11. Kita akan buat bentuk lazim kat sebelah ni. 144 akan tambah
11. 4 tambah 1, 5. 4 tambah 1, 5. Kemudian 1 ni kekal. Jadi kita dapat jawapan untuk bulan iaitu 155 bulan. Itulah dia jawapan untuk soalan E. Okay, soalan F. 1.5 tahun bersamaan berapa tahun dan berapa bulan. Kat sini ialah dalam bentuk perpuluhan. Jadi cikgu cadangkan kita tukar dulu kepada bulan. Okey. Jadi tahun nak kena ke bulan kena darab 12. Oleh yang demikian untuk soalan F 1.5 kita akan darab atau kali dengan 12. Okey. Jadi 1.5 ini nombor perpuluhan. Jadi cikgu cadangkan kita jadikan nombor bulan iaitu 15. 15 akan kali 12 lah. Okay, jadi kita akan buat berapa sini ya? Okey sini aku tak muat Okey sini. 15 kali 12 okey. Jadi 15 kita kalikan dengan 12. Okey, dia akan ada dua jawapan lah. Sebab dia 2 kali sifir kan. Okey, kita akan kali dulu sifir 2. 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Dan sifir 1. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Okay, sekarang kita akan tambahkan kedua-duanya. Jadi kita dapat sifar 5 tambah 3, 8. Kemudian 1 kekal. Okay, oleh kerana kita menggerak titik perpuluhan ke kanan, maka nombor ini kita akan pulangkan titik perpuluhan ke kiri. Jadi kita dapat ke kiri balik, yes. Itu 1 kali. Maka kita dapat 18. Jadi 18 itu ialah 18 bulan. Okey. 18 bulan. Okey, oleh kerana 18 bulan ini sudah melebihi 1 tahun, kerana 1 tahun 12 bulan, jadi soalan pun nakkan tahun dan bulan, maka 18 perlu ditolakkan dengan 12. Okey. Jadi 18 tolak 12, kita tinggal 8 tolak 2, 6 lah. Okay, maka 12 ini ialah 1 tahun. Jadi kita dapatlah jawapannya iaitu 1 tahun 6 bulan. Okay, kita tulis 1 tahun 6 bulan. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan F. Okay, seterusnya soalan G. 6, 9 per 10 dekad bersamaan berapa dekad dan berapa tahun. Okay, jadi kat sini yang kita nak tahu dekad kita akan cikgu cadangkan tukar pada tahun. Tapi ini nombor bercampur. Okay, nanti kita akan buat. Cuma apa kita akan tukarkan dekad ke tahun lah penukaran unit dia. Okay, jadi kalau dekad ke tahun, kita kena darabkan dengan 10. Kenapa? Kerana 1 dekad itu 10 tahun. Jadi 1 darab 10 sebab tu dapat 10. Okey. Jadi 6 per 10 ni kita akan darabkan dengan 10 dulu. Okey. Jadi kita akan buat soalan G. 6, 9 per 10. Okey. 6, 9 per 10. Okey. Jadi kita asingkan dulu antara kedua-dua nombor ni, nombor bulat dan juga pecahan ni. Maka kita akan dapat 6 ni ialah 6 dekad.
Jadi kita tak perlu nak darab apa-apa sebab soalan nak berapa dekat kan. Jadi kita terus dapat jawapan dia sebenarnya. Sebab 6 ni ialah 6 dekat. 6, 9, 10 dekat kan. So 6, 9, 10 ni 6 ni 6 dekat. So 6 ni ialah 6 dekat. Jadi tak ada masalah dah. Okay, yang jadi masalah ialah 9 per 10 dekat ni akan menjadi tahun. Jadi dekat nak ke tahun kena darab 10. Apa yang kita boleh buat? Kita akan buat 9 per 10. Kita akan darabkan dengan 10. Jadi sudah pastilah kita silangkan 10 dengan 10, sifar 10 ataupun kita potong saja sifar. Dua-dua pun boleh, okey. Jadi kita potong sifar. Jadi 9 ni akan darab dengan 1. Maka kita dapat jawapannya iaitu 9 lah. Okey, jadi 9. Jadi 9 ni ialah 9 tahun lah. Okay, dan jawapannya yang terakhir iaitu kita akan gabungkan kedua-dua jawapannya. Okey. Jadi jawapannya ialah 6 dekat 9 tahun. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan G. Okay, soalan H, 13.7 dekat bersamaan berapa tahun? Jadi dekat ke tahun kita kena darabkan dengan 10. Maka soalan ini ialah dalam bentuk perpuluhan. Nombor perpuluhan juga akan darabkan dengan 10. Jadi soalan H, kita akan buat 13.7 akan didarabkan dengan 10. Oleh kerana nombor perpuluhan didarabkan dengan 10, kita boleh menggunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan ke kanan. Sebab dia darab 10, kita gerak saja satu kali. Okay? Dan kita terus dapat jawapannya iaitu 137 tahun. Okay, soalan H ni mudah sikit. Okay? Jadi kita dapatlah soalan H iaitu jawapannya 137 tahun. Seterusnya kita ke soalan I. 3 1/2 abad bersamaan berapa dekad? Okey. Kat sini penukaran unitnya melibatkan abad ke dekad. Jadi 1 abad bersamaan 10 dekad. Oleh yang demikian, abad nak ke dekad, kita akan darabkan dengan 10. Okey, jadi nombor bercampur ni, pecahan ni juga kena darabkan dengan 10. Okey. Jadi apa kita buat? Kita salin dulu soalan I. 3 1/2 kita akan darabkan dengan 10. Okay, jadi kalau nombor kecil macam ni, kita boleh buat pengasingan atau jadikan tak wajar pun boleh. Okay, kali ni kita buat tak wajar pun tak apa. Okay. Jadi kita akan tambah dan darab dan tambah. Jadi 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. Okay. Jadi 7/2 kita akan darabkan dengan 10. Okay. Sekarang 2 dengan 10 kita permudahkan. Sifar 2, 2 kali 1, 2, 2 kali 5, 10. Kemudian 7 kita darab dengan 5. Kita terus dapat jawapannya 35. Maka 35 tu ialah 35 dekad. Okey, jadi kita tulis 35 dekad. Okey. Soalan seterusnya, soalan J. 24.1 abad bersamaan berapa abad dan juga berapa dekad.
Jadi kita tahu tadi abad ke dekad kita akan mendarabkan dengan 10. Jadi kita akan buat macam mana? Kita tukar dulu kepada dekad. Okey. Jadi apa kita buat? 24.1 akan darabkan dengan 10. Jadi tulis 24. Cantik. Tulis 24.1 kita akan darabkan dengan 10. Bila kita darab 10, kita boleh menggerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak sekali sebab dia darab dengan 10 yang ada satu sifar. Jadi kita dapat jawapannya dalam dekad dahulu. Okey. Jadi jawapannya dalam dekad iaitu 241. Okey. 241 ini ialah 241 dekad. Okay, namun demikian, jawab soalan nakkan kita jawab dalam abad dan juga dekad. Maka satu dekad, satu abad ialah 10 dekad. Jadi kita akan tolak lah. Okay, jadi kita akan buat penolakan. Dia dah lebih banyak kat situ. 241 ni kita akan tolak dengan sifir 10-10 yang mana dia ialah hampir dengan 240 kan. So kita tolak 240 macam ni. Jadi kita dapat, bila kita tolak, kita dapat satu saja. Satu ni ialah satu dekad. Manakala 240 ini ialah 20 abad. Jadi kita dapat terus jawapan ni iaitu 24 abad kemudian satu dekad. Okey, soalan ni agak keliru sikit, okey. Sebab penukarannya antara abad ke dekad. Okey. Okay, seterusnya soalan K. 5 3/4 abad bersamaan berapa abad dan juga berapa tahun. Jadi kalaulah abad ke tahun, kita tukarkan, kita kena darab lah. Darab berapa? Abad ke tahun, kita akan darabkan dengan 100. Jadi nombor ni kena darab dengan 100, okey. Tapi kita boleh cerakitkan dulu, okey. Jadi soalan K, apa yang kita boleh buat? Kita tulis nombor ni iaitu 5 3/4 kita akan darabkan dengan 100. Okay. Oleh kerana 5 ni sebenarnya 5 abad dan soalan pun nakkan berapa abad, maka kita tak payah kira dah. Okay, cuma kita perlu asingkan saja. Kita asingkan, kita akan terus dapat jawapannya. 5 ni terus 5 abad. 3/4 ni kita akan kira, okey. Jadi kita boleh tulis 5 tu ialah 5 abad. Okey, sekarang 3/4 abad ni kita akan tukarkan pada tahun, kita darabkan dengan 100, okey. Jadi 3/4 kita akan darabkan dengan 100. Okay. Sifir 4 dengan 100 ni dia kita perlu hafal sikit, iaitu kalau 4 kali berapa 100 dia ada iaitu kali 25. Maka kita pemudahkan sifir 4, 4 kali 1 4, 4 kali 25 iaitu 100. Okey. Okay, kemudian kita akan darabkan saja 25 dengan 3. Okey. Cikgu nak kita tengok sekejap 100 dengan 4 ni. Cara dia, kalau cikgu cakap kalau kita tak hafal kenapa dapat 25, kita bahagikan 100 dengan 4. Okey, jadi kita buat dekat ujung ni 100. Kita akan bahagikan dengan 4. Jadi 10, berapa kali 4 jawapan 10? Tak ada. Tapi yang hampir yang ada iaitu 8. Jadi kita dapat 2 kali 4 iaitu 8 lah.
Jadi kita tolak dapat 10 tolak 8 dan ni 10 tolak 8 2. Kita turunkan sifar jadi 20. Berapa kali 4 jawapan dia 20? Jadi 5. 20. Jadi sebab itulah cikgu terus tulis 25 iaitu 4 kali 25 100. Okey. Sekarang kita akan buat sambung jalan kiri tadi. 25 akan darabkan dengan 3. Okey. Kita buat kat sini 25 darab 3. 5 darab 3 15. 2 darab 3 6 tambah 1 7. Jadi kita dapatlah 3/4 abad ni ialah 75 tahun. Okey. 75 tahun. Jadi langkah seterusnya, oleh kerana ada berapa abad dan berapa tahun, maka ini jawapan dia. So kita gabungkan kedua-dua jawapan ni. Iaitu 5. Jawapan ni ialah 5 abad 75 tahun. Itu sahaja jawapan untuk soalan K. Soalan seterusnya, soalan L. 8 2/3 abad bersamaan berapa tahun? Jadi abad ke tahun, kita darab 100. Maka soalan L ini dalam bentuk perpuluhan. Jadi nombor perpuluhan juga kita akan darabkan dengan 100. Jadi soalan L ni cikgu buat huruf besar. Cikgu takut awak keliru. L ni L kecil kan. So cikgu buat L besar lah. Okay, jadi apa nombor dia? 8/23 akan didarabkan dengan 100. Maka kita boleh buat kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Oleh kerana kita darabkan dengan 100 yang mempunyai 2 sifar, maka kita boleh gerakkan titik perpuluhan sebanyak 2 kali ke kanan. Okey, dan dia berada di hujung sekarang. Maka kita terus dapat jawapannya iaitu 823 tahun. Okay, jadi kita dah selesai menjawab soalan L. Maka dengan itu, tamatlah sudah ulang kaji kita pada hari ini untuk tajuk masa dan waktu bagi muka surat 172. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi, sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.